Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Akhirnya, satu kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin. Seperti yang tular baru-baru ini, berkaitan dengan nama menantu Muhyiddin Yassin dan juga seorang peguam yang kita tahu mereka sedang dicari oleh SPRM. Akhirnya, saudara-saudara, kali ini disahkan oleh KPN ataupun Ketua Polis Negara. Kali ini bukan lagi tentang pencarian SPRM biasa, tapi kali ini disahkan Interpol senarai merah menantu Muhyiddin dan peguam. Saudara-saudara yang amat dihormati, dalam satu artikel dari Astro Awani, Ketua Polis Negara sahkan Interpol senarai merah menantu Muhyiddin peguam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain mengesahkan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Muhammad Adlan Berhan dan seorang peguam Mansor Saad sudah disenaraikan notis merah oleh polis antarabangsa atau Interpol. Memetik laporan Utusan Malaysia, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, tindakan mengenakan notis merah itu dibuat selepas keduanya belum pulang bagi membantu siasatan SPRM. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, sebelum ini kita mendengar juga pengakuan melalui peguam menantu Muhyiddin bahwa beliau akan balik. Tetapi sampaikan Interpol sudah mengenakan notis merah, belum balik-balik lagi. Jadi di sini sudah disahkan bahwa mereka memang benar-benar akan dicari ataupun mereka sedang bersembunyi sekarang. Nah, itu semua menjadi persoalan. Dalam artikel ini lagi, SPRM mendakwa mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya dipercayai melarikan diri dari negara pada Mei lalu. Sedangkan artikel ini juga sudah mengesahkan bahwa kedua-duanya dipercayai melarikan diri. Awal bulan ini, PDRM telah menerima permohonan lisan daripada SPRM untuk mengenakan notis merah berkaitan kes melibatkan menantu kepada Muhyiddin. Razaruddin di KPN berkata, pihaknya akan bekerja sama dengan SPRM berhubung bantuan yang diperlukan. Sinar Harian sebelum ini melaporkan KDN, Kementerian Dalam Negeri akan melihat sebarang bentuk bantuan yang diperlukan SPRM berhubung kes melibatkan menantu kepada bekas Perdana Menteri itu. Saudara-saudara, ini satu lagi isu yang pasti mengejutkan ramai dan kejutan baru untuk Muhyiddin. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sekian saja kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu lagi keputusan mahkamah yang menggemparkan PAS dan Perikatan Nasional. Kenapa saya kata menggemparkan PAS PN? Disebabkan ini menyentuh status Menteri Besar Kedah. Kita juga tahu Muhammad Sanusi yang terlibat dengan namanya terlibat dengan skandal REE, isu kecurian unsur nadir bumi. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita juga mendengar berkaitan dengan Berjaya Land yang juga dilibatkan nama Sanusi. Hari ini saudara-saudara, dalam satu artikel yang saya lihat dari Malaysia Kini, Mahkamah lanjut sekatan sementara Vincent Tan pada Sanusi. Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan permohonan ahli perniagaan Vincent Tan untuk injunksi ed interim terhadap MB Kedah Sanusi. Mahkamah Sivil membuat keputusan pagi ini apabila ia menangguhkan perbicaraan yang dijadwalkan. Permohonan injunksi antara
pihak ahli perniagaan, plaintiff dan defendant hadir kepada 25 Oktober. Sebelum ini, pada 17 Ogos, Mahkamah membenarkan perintah larangan ex parte Tan hanya plaintiff hadir semasa perbicaraan terhadap Sanusi sehingga hari ini, yang dikaitkan dengan saman fitnah ahli perniagaan itu terhadap pemimpin Sanusi. Hari ini pada mulanya ditetapkan untuk pasukan undang-undang Tan dan Sanusi untuk membentangkan hujahan lisan sama ada injunksi patut dikenakan sementara menunggu penyelesaian tuntutan mahkamah. Ketika dihubungi pagi ini, peguam bela ahli perniagaan itu, Chuar Kialin, berkata bahwa pasukan undang-undang Sanusi berhasrat untuk menentang permohonan injunksi dan memerlukan lebih masa untuk memfailkan affidavit dan hujahan bertulis. Tuan-tuan dan puan, seperti yang kita tahu juga sebelum ini, Peguam Tan mengeluarkan surat tuntutan maaf pemimpin Perikatan Nasional itu dan pampasan RM 200 juta. Persoalannya pampasan RM 200 juta, orang sekaya manapun ataupun orang-orang yang kaya di luar sana, mungkin kepimpinan politik siapa saja lah yang kita boleh kata kaya raya, bagi saya jumlah RM 200 juta ini bukan jumlah yang sedikit. Jadi adakah MB Kedah akan membayar pampasan RM 200 juta ini kepada Vincent Tan? Ini membabitkan, dalam artikel ini lagi, ini membabitkan dakwaan Sanusi mengenai ketidakwajaran antara Tan dan Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syahri, berhubung proyek pembersihan Sungai Klang. Selepas MB Kedah itu didakwa enggan mematuhi surat undang-undang Tan, pengasas kumpulan berjaya itu memfailkan saman fitnah itu pada 8 Ogos. Bagi saya ini satu dari keputusan buruk untuk Sanusi dan mungkin juga kepada kepimpinan PAS PN. Jadi adakah di sini Sanusi berisiko untuk ditangkap, untuk ditahan berkaitan dengan perkara ini? Semua ini menjadi persoalan. Tonton dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, akhirnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu pengumuman yang dahsyat, satu pendedahan baru yang pasti menakutkan Perikatan Nasional rasanya. Saudara-saudara, dalam satu artikel dari biharian.com, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jadi kerajaan yang pikul amanah, bukan maki hamun orang, kata Anwar. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, penyaluran bantuan oleh kerajaan kepada rakyat tidak boleh dilakukan atas nama atau lambang mana-mana parti politik. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata, apapun bentuk bantuan yang akan diberikan kerajaan kepada rakyat perlulah disalurkan menggunakan hanya nama kerajaan. Ada berbangkit tentang bantuan-bantuan kerajaan kepada rakyat yang menggunakan lambang parti. Ini tidak boleh digunakan. Dan yang mengejutkan, di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu pendedahan baru yang mengejutkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, dan juga kepimpinan PN. Menurut artikel ini telah diamalkan Perikatan Nasional dulu. Dan ada juga 1-2 isu yang berlaku dalam kerajaan perpaduan. Jadi, arahan kita, amalan ini tidak boleh diteruskan. Bantuan kerajaan perlu disalur atas nama kerajaan, katanya ketika ditemui selepas menghadiri kenduri rakyat di dataran Taman Dahlia. Pada majelis itu, beliau menyempurnakan bantuan bakul rahmah kepada 10 penduduk di Taman Dahlia. Dalam hal itu, PM mengingatkan semua pihak supaya mematuhi etika berkempen ditetapkan SPR. Susulan penganjuran 2 pilihan raya kecil membabitkan Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram di Johor.
etika kampanye dan juga penyaluran bantuan kerajaan kita dah pastikan. Saya dah bincang dengan Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi supaya pastikan tidak ada pelanggaran. Kita hormat peraturan yang ditetapkan SPR. Esok akan berlangsung penamaan calon bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram dengan tarikh pengundian awal pada 5 September dan pengundian pada 9 September. Bercakap tentang dua pilihan raya, yaitu PRK di Parlimen Pulai dan juga di Dun Simpang Jeram. Dua kerusi ini dikabarkan berat kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional untuk menang. Seperti yang kita tahu di Johor adalah kubu kuat Barisan Nasional. Manakala Parlimen Pulai pula ada juga kata PH yang akan menang tapi tidak dinafikan. Ada juga kata PN boleh menang. Jadi menurut Anda saudara-saudara, dua pilihan raya ini, adakah PH yang akan menang ataupun Perikatan Nasional ataupun PHBN? Saudara-saudara, artikel ini pada 25 Ogos dalam satu artikel bertajuk "Jadi kerajaan yang pikul amanah, bukan maki hamun orang," kata Anwar. Ini pasti satu keputusan yang besar dari Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kepimpinan pembangkang, khususnya Perikatan Nasional, dan mungkin kepada musuh-musuh Anwar di luar sana. Saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.